tadi kita ni sudah pun bersenam. Sekarang kita ni akan cuba bersenam otak pula dalam segmen Industri Kreatif. Bersama dengan tetamu kita ni selepas ini. Kita ni akan mengetahui cara-cara dan juga pengalaman beliau dalam mengaplikasikan kreativiti di dalam penerbitan. Kita bersama dengan Hajah Amal Nabilah Haji Jumaat, merupakan seorang penerbit kreatif yang telah pun diundang ke studio bersama kami hari ini menyerikan Rampai Pagi. Apa kata kita terus saja sapa beliau hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya ni Hajah Amal Nabilah? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi, kita ucapkan. Dan sebagai mukadimahnya ni, mungkin boleh ditanyakan dan mungkin boleh diperkenalkan juga diri Amal Nabilah sendiri kepada penonton di luar sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya tadi buat singkatannya Amal. Saya mula berkecimpung dalam bidang perfilman dari tahun 2017 di bawah Filterworks Productions. Sebelum itu saya adalah seorang graduate from University Brunei Darussalam di bawah Business Administration. Dari 2017 saya juga pernah mengambil jawatan sebagai food and beverage industry server juga. Tapi dari 2017 itu apabila saya masuk bersama Filterworks Production, saya mengambil jawatan sebagai penerbit. Mulanya production assistant lah. Dari production assistant itu saya naik ke atas lagi, belajar jadi assistant producer, scriptwriter, director dan sampai sekarang jawatan yang tetap dipegang adalah sebagai seorang penerbit. Ya, begitulah. Alhamdulillah. Satu portfolio yang cukup impresif ni orang apabila kami mengenali diri Dayang Hajah Amal Nabilah Haji Jumaat. Mungkin kalau seperti yang dikongsikan tadi, kalau kita lihat dari segi bidang pekerjaan yang dilakukan, kami juga dipahamkan bahawa Amal Amal juga merupakan seorang creative content producer. Jadi kalau anda boleh bercakap mengenai dengan penerbitan konten, bila sebenarnya penglibatan awal Amal dalam penerbitan konten? Penglibatan awal dalam penerbitan konten ini sebenarnya bermula dari internship lah tuan, under Filterworks Productions. Jadi saya ditugaskan untuk mengikuti kira menshadow lah penerbit yang pada masa attachment itu. Dia mengarahkan saya untuk mempelajari sedikit sebanyak tentang apa yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu produksi itulah. Pada masa itu dimulai dengan mengendalikan projek kecil-kecilan macam projek komersial, PSA, public service announcements atau sketsa yang pendek saja. Dari situ Amal mempelajari bagaimana penulisan skrip, structuring skrip, apa saja yang diperlukan dalam penerbitan itu seperti orang-orangnya, apa saja resourcesnya, apa saja limitasinya kalau membuat production itu. Dari sana Amal lebih berani berkecimpung lah untuk membuat skrip sendiri. Dari membuat skrip sendiri, dari sana ada juga belajar macam dari mistake itulah, trial and error macam tu. Lepas itu diberikan lagi kira macam responsibility yang lebih besar untuk membuat mengendalikan projek yang lagi besar lah. Secara komersialnya kira untuk corporate, untuk businesses macam tu. Lepas itu dalam tahun 2019 lah kalau anda salah, buat pertama kalinya Amal diberikan responsibility untuk mengendalikan series konten lah untuk salah satu platform lokal, Progressive Media. Di sana Amal banyak mempelajari banyak lagi itulah kira macam dalam penerbitan ni indah semestinya barang itu walaupun ia usulnya besar, indah semestinya payah. Ya, kita ni memerlukan preparation and then teamwork sama kru-kru yang ada masa tu juga macam itulah. Jadi mungkin boleh dikongsikan secara lebih lanjut apa saja projek-projek dan juga konten yang pernah direka sendiri dan juga diterbitkan oleh Amal sendiri. Okey. Bagi projek yang pernah direka oleh Amal sendiri adalah
dia di bawah program RTB sendiri pada tahun 2018, iaitu program MOU Aksi bersama MediaCorp. So Amal dibawa menjadi salah seorang peserta, 3 orang peserta dari Brunei, Amal salah seorang lah tak. Pada masa itu, kumpulan Amal diberikan tugas untuk membuatkan satu filem pendek. Filem pendek bersama 2 lagi rakan dari Singapura, Khairul, dan seorang lagi dari Brunei juga, Arif. Di sana Amal memegang jawatan sebagai seorang penulis skrip. Pada masa itu cabarannya adalah kami mesti membuat filem pendek itu di Singapura, bukan di Brunei lah. So jadinya kami punya pengalaman ke Singapura pun Amal baru pernah 2 kali baru ke Singapura tema tu kan. So Indah tahu banyaklah apa yang dapat dibuat cerita mengenai Singapura, orang-orangnya, culture-nya. So mesti bekerjasama dengan Khairul pada masa tu untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa saja yang boleh yang cerita yang boleh unik tentang Singapura atau mengenai tema yang kami diberikan pada masa itu, iaitu friendship, perhubungan. Pada membuat skrip itu cabarannya memang itulah macam memang difficult lah kalau kan dikirakan, pasalnya masa singkat, lagipun itu program-program TV kan, bukan saja membuat di belakang tabir, kami juga sebagai peserta pun dirakam membuat semua benda tu lah. Reality TV lah cuma tu. Jadinya ada rasa tergegar juga, terjejas juga, akan membagikan apa tu effort yang paling baik lah untuk dinampakkan mewakili Brunei itu. Tapi alhamdulillah setelah selesai menjalani sesi rakaman semua, kami punya filem pendek dilayarkan di salah sebuah teater di Singapura pada masa itu. And kami punya kumpulan punya short film mendapat award best short film lah dalam program itu. So itu bagi Amal adalah pencapaian yang kira macam yang dibanggakan lah. Kira cerita tu direka sendiri bersama kawan-kawan apa kan. Satu pencapaian yang dapat dibanggakan sebenarnya. Dan kalau kita ni bercerita mengenai dengan menghasilkan satu projek. Jadi Amal cerita tadi yang paling penting ialah keunikan. Tadi mesti melihat dari segi mana yang tadi boleh tonjolkan, yang membezakan produk output Amal dengan yang lain. Sejauh mana pandangan Amal, sejauh mana kepentingan kreativiti dalam menghasilkan sesuatu konten? Okey, kreativiti dalam menghasilkan konten ini mungkin orang ramai beranggap kreativiti itu dalam isi membuat cerita itu saja. Tapi bagi Amal lah, kreativiti itu dalam pengelolaan produksi itu sendiri juga. Macam kalau akan dibezakan membuat filem di Brunei atau di luar negeri, indah sama. Kebanyakannya barang-barang yang kami pelajari tentang pembikinan filem ini ia punya influence-nya tu dari negara luar. Jadinya perkara-perkara yang kami hadapi tidak sama. Masa, resources, orang-orangnya, kepandaiannya, apa saja isi ceritanya tu. So kami mesti sebagai seorang penerbit tahu apa jenisnya cerita yang bukan dikatakan meniru orang luar, tapi kami boleh mempelajari dan melihatkan identiti kebruneian kita ni dalam cerita itulah. Di samping itu juga macam Amal mention tadi, ada resources satu, krunya, masanya. Di Brunei lagi kalau kan merakam ni kan macam cuaca tu pun panas, hujan labat apa tu kan. Jadinya sebagai seorang penerbit kreatif mesti tahu bila masanya kita ni dapat menjalankan produksi itu dengan efektif. Artinya mesti tahu kawasan-kawasannya, siapa saja yang boleh kita ni bekerjasama. Kalau sekiranya ada masalah timbul, kita ni mencari solusinya tu jangan seorang-seorang lah, macam itulah. Walaupun sebagai seorang penerbit kita ni Amal diberikan tanggungjawab untuk kira problem solving lah tu kirakan lah. Tapi for me, kalau problem solving itu bisai-bisainya secara kreatifnya bawa orang, bawa kru, bawa director, bawa scriptwriter, semualah yang terlibat itu. Jadi ada pelbagai aspek ni yang harus diambil kira di dalam bidang penerbitan ini. Jadi sebelum itu Amal dan juga para penonton sekalian, kita akan saksikan satu video klip ini sebelum kita menerusi wawancara kita. Kita saksikan bersama.
Kau tahu siapa kawan kau? Kamu masih lagi boleh bertolak ansur. It's here. Atau darah progresif. Ya. Itu dia hasil-hasil kerja ya yang memang menakjubkan sekali yang telah pun diterbitkan oleh Amal. Alhamdulillah, kalau tadi melihat portfolio hasil kerja Amal memang cukup orang menerjakan. Kalau kami melihat tadi pun rupanya anak Brunei punya hasil kerja. Memang satu yang memang membanggakan kita ni. Ya, tepat sekali. Dan ingin kita ni mengetahui ni, dalam hasil-hasil kerja tersebut, dari mana sebenarnya Amal mendapatkan inspirasi untuk menghasilkannya? Mendapatkan inspirasi ni bukan kerja seorang lah, bukan otak dari seorang lah. Pada biasanya kalau Amal mencari inspirasi konten ni, sama ada dari pengalaman kehidupan sehari-hari ataupun mendengar cerita orang ataupun berjumpa orang itu pun boleh mendapat inspirasi je. Bagi Amal, saya suka mencari inspirasi itu kalau ketika berjalan atau driving balik rumah kan kerja tu sentiasa memantau apa yang berlaku di sekeliling itulah. Kalau ada sesuatu perkara yang macam menimbulkan rasa curious itu biasanya Amal akan membuka cerita dengan orang lain. Kamu rasa kalau ni macam mana tu? Macam itulah, macam membuka cerita, akan tahu apa orang lain fikirkan. Pasalnya kalau kan membuat sesuatu konten ni bisanya bagi Amal personal feeling ataupun personal experience satu lagi kuat daripada meniru experience orang lain. Pasalnya perspektifnya untuk membuat konten itu very unique. Macam itulah. Kalau kita ni lihat macam banyak-banyak konten pun yang kita ni dapat jumpai di social media ke, di teater ke apakah, indah semuanya original. Originalitinya tu datang dari penyampaiannya, datang daripada karakter-karakter yang dibuat itu dan juga cara visualnya tu disampaikan macam tu. Jadinya kalau bagi Amal inspirasi itu ia mesti aspek-aspeknya tu bercampur aduk dengan teliti, dengan bisai, dengan penyampaian yang dapat dipahami oleh orang lah. Macam itulah. Tadi Amal ada mengongsikan mengenai dengan kepentingan sesuatu itu orang original, keaslian sesuatu projek. Kalau tadi berbalik bercakap mengenai dengan konten, penghasilan konten. How do you know dari macam mana cara Amal untuk memastikan konten yang Amal produce atau yang Amal terbitkan sentiasa relevan dan juga orang lain daripada yang lain, dan apakah sebenarnya terdapat mungkin signature Amal sendiri dalam satu-satu projek yang telah diadakan? Kalau bercakapkan tentang original itu sebenarnya pada masa sekarang lah kalau dilihat payahkan mencari konten yang dapat dikatakan 100% original. Itu memang susah lah. Tapi yang membuat sesuatu konten itu original adalah apa yang membuatnya orang mencari asalnya dari mana. Macam kalau kita ni kan membuat konten macam Brunei ke Malaysia ke Indonesia ke, artinya ada culture-nya, ada bangsanya, ada bahasanya, ada cara pemikiran karakter itu asalnya dari negara tu. Macam kalau artinya kalau Amal dari Brunei nampakkan identiti kebruneian itu. Macam indah semestinya kalau kita ni kan membuat misalnya lah macam soal perkahwinan. Perkahwinan ni di mana-mana pun ada. Di mana-mana negara pun ada, culture-nya ada. Tapi culture Brunei perkahwinan ni macam mana? Macam itulah, macam mana orang membahaskan isu perkahwinan. Macam mana orang menjalankan acara perkahwinan itu. Macam itulah. Jadi itulah salah satu cara bagi Amal sendiri untuk bagaimana mengekalkan konten yang relevan dan juga lain daripada yang lain, iaitu dengan fokuskan kepada budaya karakter itu tersendiri. Dan ingin juga kita ni lihat ni, saksikan satu lagi video klip ya. Satu lagi video klip mengenai dengan konten yang telah pun dihasilkan oleh Amal.
short film, commercials. It's a mix lah. Alhamdulillah, itu dah di antara lain lagi portfolio hasil kerja daripada Amal. Dia disebabkan oleh keterbatasan waktu ni, Amal. Sebenarnya banyak lagi soalan yang ingin kami tanyakan pada Amal. Mungkin kalau boleh ditanyakan pada Amal lah, kelurusan juga selepas berita nanti kita ada satu wawancara mengenai dengan majlis convocation yang akan diadakan di Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Mungkin kalau Amal sendiri yang seperti Amal kongsikan, Amal adalah merupakan seorang graduan daripada Universiti Brunei Darussalam yang mengambil jurusan dalam jurusan perniagaan, business administration, jadi beralih kepada kreatif konten dan penerbitan dan sebagainya. Mungkin hari ini yang menyaksikan kita ni masih lagi memikir-mikirkan kerjaya ataupun yang akan graduate nanti, Universiti Brunei Darussalam convocation akan diadakan pada 22 hari bulan. Jadi kalau Amal sendiri memikirkan, mungkin boleh berikan saran kepada diorang, adakah how do you go about it? Adakah semestinya sesuatu yang tadi kerjakan, yang tadi belajar atukah profesi kita ni? Ataupun ya mungkin itu sebagai landasan sahaja, tapi kalau ada minat tadi mungkin boleh menerokai bidang yang lain. Macam mana pendapat Amal sendiri? Okey, bagi pendapat Amal, apa saja yang dipelajari dalam kehidupan itu, keputusannya akhirnya adalah sama ada ketani pandai mengaplikasikan apa yang tadi belajar itu dalam kehidupan. Artinya walaupun misalnya belajar dalam social sciences macam Amal sendiri business administration, mungkin ada yang belajar medicine indah semestinya perkara itu ada satu jalan saja. Macam kalau akan dipikir-pikirkan, barang itu ada banyak cabangnya lagi. Ketani tidak boleh takut mencuba untuk mengaplikasikan di mana-mana je. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Haja Amal Nabilah atas perkongsian tersebut. Memang satu inspirasi juga, suntikan inspirasi kepada ketani dan juga kepada belia-belia di luar sana yang ada berminat di dalam bidang penerbitan dan juga kreatif konten ini. Jadi terima kasih kerana sudi hadir ke Rampai Pagi.